أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. InsyaAllah kita mulakan kita punya kuliah pada tengah hari ini dengan sama-sama kita berzikir insyaAllah. Jadi bila saya berzikir, tuan-tuan, puan-puan mestilah ikut sama berzikir. Berzikir dengan penuh semangat insyaAllah. Boleh? Jadi kalau zikir tak semangat, ceramah tidak akan dimulakan. Kita berzikir sampai ke petang. Hasbi Rabbi Jalla Allah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah hasbi rabbi jalla Allah ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad sallallahu cara tuan-tuan zikir ni lemah semangat saya. Tuan-tuan ni memang kuat berpuasa. Betul? Lagi sekali kuat sikit. Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu laysa laha min dunillahi kashifah ليس لها من دون الله كاشفة ليس لها من دون الله كاشفة ليس لها من دون الله كاشفة لا إله إلا الله هو الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الآمن أستغفر الله إن الله كان توابا أستغفر الله إن الله كان توابا أستغفر الله إن الله كان توابا. الحمد لله Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala Muhammad khatamin nabiyyin imamul muttaqin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Allahumma dzikrna minhuma nasina. Ya Allah, ingatkan kami apa yang kami lupa. Wa alimna minhuma jahilna. Ya Allah, ajarkan kami apa yang kami tidak tahu. Wa anfa'na bima 'allamtana. Ya Allah, manfaatkanlah ilmu yang kami belajar. Allahumma yassir wa la tu'assir. Ya Allah, permudahlah kami, janganlah kau payahkan kami. Wa tammim li khair, sempurnakanlah urusan kami. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahlah kami ilmu dan kefahaman. Allahumma inna na'udzubika min al-ham wal hazan. Ya Allah, kami minta jauh daripada sedih dan kecewa. Wa min al-ajz wal kasal, daripada menjadi lemah dan malas. Wa min al-jub wal buh, daripada menjadi penakut dan bakhil. Wa min al-kufr faq, daripada bahaya kekufuran dan kefakiran. Wa min ghalabatid daini wa qahr rijal, daripada beban hutang dan gangguan orang-orang jahat. Amma ba' yang berbahagia saudara Hasnul merangkap juru kamera dia pada tengah hari ini. Sahabat-sahabat muslimin muslimat warga MBSB ya. Mudah-mudahan insya-Allah semuanya beroleh rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala.
Lagi sekali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tuan-tuan sekalian, anda semua, tuan-tuan semua, anda senang bersama saya Ustaz Abu Hasan Asy'ari, Ustaz Abu Hasan dalam solat tazkirah kuliah zuhur pada tengah hari ini. Mudah-mudahan kita punya diskusi perbincangan pada tengah hari ini insya-Allah boleh menambah ilmu kita, menambah iman kita, memperbanyakkan amal kita, mempertingkatkan semangat kita, seterusnya insya-Allah boleh mendekatkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya tadi sengaja panjangkan sikit tu. Dan sengaja saya panjangkan doa pembukaan tadi sebab nak menunggu sahabat-sahabat yang masih lagi on the way. Tapi daripada tadi on the way tak sampai lagi. Tapi okeylah kan. So terima kasih banyak kepada pihak pengajar yang telah sudi jemput saya untuk bercerita pasal Ramadan pada tengah hari ini. Nabi beritahu kepada kita, Nabi kata, "Man salaka tariqan yatlubu fihi ilman, sahalallahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa yang menempuh jalan nak cari ilmu, Allah permudahkan dia masuk syurga. Jadi siapa cari ilmu, mengajar ilmu, cintakan majlis ilmu, Allah permudahkan dia masuk syurga. Nabi ada berpesan kepada para sahabat. Nabi kata, "Wahai sahabat-sahabat, kalau kamu berjalan ke mana-mana, kamu musafir ke mana-mana, tiba-tiba kamu terserempak dengan taman-taman syurga, maka singgahlah, berhentilah walaupun sebentar." Sahabat tanya, "Ya Rasulullah, apa benda taman syurga itu?" Nabi sebut taman-taman syurga itu adalah majalis ilmi, majlis ilmu. Jadi penting kita hadir majlis ilmu. Anda semua sekarang sedang berada di taman syurga. Nabi juga bagi tahu, nak bagi semangat lah ni. Nabi kata, "Man kharaja fi sabilil ilmi wa huwa fi sabilillah." Siapa keluar rumah nak cari ilmu, tuan-tuan daripada pejabat mari ke surau ni nak cari ilmu, wa huwa fi sabilillah, setiap langkah tu yang dia berjalan tu boleh pahala jihad fi sabilillah. So tuan-tuan nak dapat pahala jihad, tak payahlah pergi ke Palestin sana lawan Israel. Kalau berani pergilah, saya takut. Mari dengan ceramah pergi ke surau masjid nak cari ilmu, setiap langkah tu boleh pahala jihad. So anda semua pada tengah hari ini, anda adalah mujahid dalam konteks ilmu. Anda adalah mujahid. Yang penting mujahid. Sebab asyik penting manja. Tapi yang memang ada masalah, ada kemusykilan, ada pun ada benda penting, dimaafkan insya-Allah. Jadi untuk ilmu pada tengah hari ini kita bincang pasal Ramadan lah. Sebab ini musim Ramadan. Dah kalau musim Ramadan tiba-tiba bincang bab Syaban tak kenal lah. So Ramadan bincang bab Ramadan. Bab kahwin kita bincang lain kali. Sebab saya ni pakar perkahwinan. Dulu masa kerja di Jakim insya-Allah. Kahwin lagi minta maaf. Muslimin saya mulakan, ulama sebut kepada kita Allah hias 10 perkara dengan 10 perkara. Allah cantikkan 10 dengan 10. Tak ada 10 tak cantik 10. Tak ada 10 tak comel 10. Penting benda 10 ni. Dengar betul-betul. Yang pertama, Allah hiasi langit dengan bulan, bintang dan matahari. Yang kedua, Allah hiasi para malaikat dengan malaikat Jibril alaihissalam, penghulu kepada segala malaikat. Yang ketiga, Allah hiasi syurga dengan para bidadari. Bidadara kita bincang kemudian. Muslimat minta tenang. Yang keempat, Allah hiasi segala kitab dan suhuf dengan kitab Al-Quran yang turun di bulan Ramadan. Yang kelima, Allah hiasi para nabi dan rasul dengan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penutup kepada segala kenabian. Yang keenam, Allah hiasi segala masjid di Makkah bumi ini dengan fadilat bersolat di Makkah Al-Mukarramah, Masjidil Haram. Hadis daripada Imam At-Tabrani, Nabi beritahu sekali solat di Makkah Al-Mukarramah pahalanya macam 100,000 kali solat di Malaysia. Sekali solat di Masjid Nabawi Madinah pahalanya macam 1000 kali solat di Malaysia. Tapi Nabi tak sebutlah Malaysia, sebab Malaysia that time tak glamour lagi. Kemudian Allah hiasi segala sungai di muka bumi ini dengan sejarah keagungan sungai Nil di Mesir. Di Mesir sana, di Egypt sana ada sungai Nil. Ada cerita menarik tentang sungai Nil. Kita bincang lain kali kalau dipanggil lagi lah. Kalau kena blacklist habis. Kemudian Allah hiasi segala malam dengan malam Qadar khairun min alfi syahr yang berlaku di bulan Ramadan. Yang kesembilan, Allah hiasi segala hari dengan penghulu segala hari, iaitu hari Jumaat. Fadilat kehebatan Jumaat ni Nabi sebut la yabla asyratu nafarin. Ada 10 golongan selamat daripada azab kubur. Antaranya man mata yaumil jum'ah wa lailatiha. Siapa mati hari Jumaat malam Jumaat, dia selamat daripada azab kubur.
Jadi sempurna Ramadan yang mulia ni, eloklah kita berdoa, ya Allah, kalau boleh aku nak mati hari Jumaat ataupun malam Jumaat di bulan Ramadan di Mekah ataupun Madinah. Tapi bukan sekarang, lain kali. Sebab sekarang nak ceramah lagi. Nak ceramah lagi. Kalau dah mati, susahlah nak dengar ceramah. Yang ke-10, Allah hiasi segala bulan dengan bulan Ramadan yang penuh kemuliaan. So hebatnya Ramadan, mulianya Ramadan sehingga para ulama kita buat begitu, dia bentuk puisi begitu, nak menggambarkan mulianya Ramadan yang kita sedang hadapi sehari dua hari ni insya-Allah. Oleh kerana mulianya Ramadan, maka ulama ajar kita, kalau kita jumpa orang di bulan Ramadan, ulama ajar kita kena sebut pada dia Ramadan Karim. Dia kena jawab Allahu Akram. Tuan-tuan jumpa bos, Ramadan Karim. Bos jumpa tuan-tuan, dah Ramadan Karim. So kita sebut Ramadan Karim, dia kena jawab Allahu Akram. So saya sebut Ramadan Karim, tuan-tuan jawab Allahu Akram. Boleh tuan? Are you ready? Macam tidak bersedia. Macam tidak bersedia. Ramadan Karim. Allahu Akbar. Kurang bersemangat. Confirm letih berbuka ni. Ataupun tak ada, tak bersahur. Bersahur ke? Lagi sekali yang muslimat langsung tak bunyi lah. Ramadan Karim. Allahu Akbar. Allahu Akram. Saya pernah pergi ceramah di Kajang. Saya kata Ramadan Karim, tiba-tiba pakcik bangun. Takbir, Allah Akbar. Oh, dia ingat ini ceramah politik ke? Ceramah politik, sila ke Sungai Besar sana. Ada, saya ni tak ada kena-mengena dengan parti politik. Saya ni parti gerakan, tak gerak, tak makan. Kita pun ceramah bebas. Jadi hebat Ramadan. Jadi mulianya Ramadan, hebatnya Ramadan, sehingga Ramadan banyak namanya. Orang manusia kalau hebat, nama pun hebat, nama pun banyak. Ada waktu nama dia Tun lah, Tan Sri lah, Datuk lah, Datin, Datuk Paduka lah, Engku lah. Orang hebat, nama pun hebat. So Ramadan hebat, maka nama pun hebat. Dia banyak dia punya namanya. Hebatnya Ramadan sehingga Ramadan dipanggil sebagai Syahrul Quran, bulan Quran. So bulan Ramadan ni nuzul Al-Quran, berlaku penurunan Al-Quran. Al-Quran huwa kalamullah al-munazzal ala Sayyidina Muhammad biwasitati Jibril al-muta'abbad bitilawati. Quran ni dah diturun kepada Nabi Muhammad melalui Jibril al-muta'abbad bitilawati. Confirm boleh pahala baca Quran. Baca Quran confirm boleh pahala. Baca majalah tak sure lagi. Gosip lagi bahaya. Nah. So ada orang kata ustaz nak baca Quran macam mana tak faham. Nah, macam mana tak faham? Rugilah macam baca surah khabar Cina tak faham. Baca Quran tak faham pun boleh pahala. Faham lebih pahala. Faham amal lebih pahala. Faham amal sampaikan lagi banyak pahala. Dia bimbang sebab tak faham. Islam ni agama yang adil. Islam ni dia untung kita. Kita dengar Quran tak faham boleh pahala. Dengar ceramah agama tak faham pun boleh pahala. Tuan-tuan dengar ceramah agama saya ni, tak faham boleh pahala. Sebab Nabi dulu, Nabi ceramah guna bahasa Arab. Suhaib Ar-Rumi, orang Rom, tak faham dia angguk saja. Nabi ceramah guna bahasa Arab. Salman Al-Farisi, tak faham dia sebab dia orang Parsi, dia angguk saja. Nabi ceramah guna bahasa Arab. Bilal bin Rabah, orang Habsyah, tak faham dia angguk saja. So, tengah hari ni saya ceramah, tak faham, angguk je lah. Boleh pahala. Dengan niat, ikhlas kerana Allah. Bukan sebab kedatangan, ambil attendance. Dah. Tapi insya-Allah, mula-mula datang, ambil attendance, lama-lama melekat di surau insya-Allah. So, bulan Ramadan, bulan Al-Quran. Quran ni turun malam. Inna anzalnahu fi lailatul mubarakah. Kami turun Quran pada malam yang penuh keberkatan. Bila? Malam Qadar turunnya Al-Quran daripada Lauh Mahfuz ke langit dunia sekaligus. Bila? Malam Qadar. So nuzul Quran berlaku malam. Malam Qadar pun malam. So banyak benda dalam Islam ni berlaku malam. Malam Qadar malam, nuzul Quran malam, Isra' Mi'raj malam, hijrah Nabi malam, pasal malam. Dah. Apa lagi? Malam pertama, dia bahaya sikit. Nak bagi semangat sahabat-sahabat lah. Dah kahwin Syed? Dah. Kahwin lagi? Belum. Alhamdulillah. Muslimin semalakan. So, eloklah kita beramal dengan Quran. Nabi sebut, khairukum man ta'alama al-Quran wa 'allamahu. Yang terbaik antara kamu ialah yang belajar Quran dan mensampaikan, mengajar Al-Quran ni. Zaman Nabi dulu, Quran ni tak ada baris. A, I, U, babi, bu, tak ada lagi. Quran tak ditulis, hanya ditulis pada kayu, kulit-kulit kayu, kulit unta, ukir di batu saja. Zaman Nabi dulu, Al-Quran tidak ada lagi ilmu tajwid masa tu. Masa zaman Nabi dulu, di awal Islam dulu. Memang Nabi para sahabat baca ikut hukum tajwid,
Tapi ilmu tajwid secara akademik belum ada lagi. Zaman dulu tidak ada lagi hukum azhar, ikhfa, iqlab, dah idgham ma'al gunnah bila gunnah tak ada lagi. Hukum mat wajib, mat jaiz, mat jaiz lagi tak ada lah. Sebab dah meninggal kan. Itu ceritanya. So Quran ni sangat penting. So kita kena beramal dengan Al-Quran. Taraktu fikum amrain lan tadillu abada in tamassaktum bihima. Nabi sebut, aku tinggal pada kamu dua perkara. Kamu tidak akan sesat selama-lamanya bila kamu pegang kepada dua ni, iaitu Al-Quran dan sunnah aku. So bulan Ramadan dipanggil dengan Syahrul Quran, sebab hebat bulan Ramadan turunnya Al-Quran. Ramadan juga dipanggil sebagai Syahrul Thawab, bulan pahala. So bulan Ramadan bulan karnival pahala. So tak ada sebab kita malas beramal ibadah di bulan Ramadan. Nabi sebut salatul jamaah afdalu min salatil fazi bi 27 darajah. Solat jemaah ni lebih elok daripada sembahyang seorang 27 kali ganda pahala. Itu bulan biasa. Bulan Ramadan di-up lagi pahala. Kita biasa dengar Nabi sebut, Nabi kata, man qara harfan min kitabillah falahu hasanah. Siapa baca satu huruf daripada Quran, bagi dia satu kebajikan. Wal hasanatu bi asyri amsalha. Satu kebajikan diganda 10. Alif lam mim dah 30. Itu bulan biasa. Bulan Ramadan di-up lagi pahala. So banyak betul pahala di bulan Ramadan. Nabi sebut, Nabi kata Allah Ta'ala turunkan 120 rahmat setiap hari. 60 rahmat bagi yang tawaf, 20 rahmat bagi tengok Kaabah. Itu bulan biasa. Bulan Ramadan di-up lagi pahalanya. So bulan Ramadan ni bulan karnival pahala. So tak ada sebab tuan-tuan malas beramal ibadah dengan ceramah di bulan Ramadan. Cuma bila saya sebut pahala, sebab Nabi sebut wa amaluhu mudhafun, pahala berganda bulan Ramadan. Yang sunat dapat fardu, yang fardu sampai pahala 70 ganda pahala. Bila saya sebut pahala, ada muslimat call. Ini cerita lama masa cakim dulu. Hello Ustaz, Ustaz sebut pahala bulan Ramadan. Kami ni kurang pahala. Sebab apa? Kami ni uzur. Kami muslimat, kami uzur. Uzur nak puasa tak boleh, nak baca Quran tak boleh, nak solat tak boleh. Mana acing gini? Tak fair lah. Oh, dia marah pula. Nah, muslimat mengadu uzur. Bila muslimat call saya mengadu uzur, ada juga laki call. Hello Ustaz, saya laki tapi uzur juga. Apa pula kamu laki kamu uzur? Dia bangun nak sahur, nak minum tongkat ali, terminum kaca Fatimah. Terus kena puasa. Nah, jadi bagi muslimat yang uzur, nak baca Quran tak boleh, dengar Al-Quran boleh. Nak solat tak boleh, suruh anak-anak pergi solat berjemaah. Nak puasa tak boleh, sediakan juadah untuk orang berbuka puasa. Banyak pahala. Balik petang ni kalau sempat atau penghujung minggu, masa apa-apa yang sedap-sedap hantar pada jiran. Yang sedap hantar, yang tak sedap kita makan. Masa apa-apa yang special, sup ekor ke apa, lebihkan isi dan kuah. Jangan kuah saja, hantar pada jiran. Boleh pahala insya-Allah. Masa saya kecil dulu, arwah mak ni, dia selalu dia masak apa-apa, jadi dia kata, you hantar sebelah. Jadi saya hantarlah, kemudian saya tunggulah, mungkin dia nak bagi apa-apa pula. Itu strategi lah. Arwah mak saya ni, dia masak makanan banyak, satu jenis, pegat pisang, satu jenis, tapi banyak. Hantar ke 10 rumah, so dapat 10 balasan. Saya hantar, dapat balasan. Hantar, dapat balasan. Hantar, tak dapat balasan, esok tak hantar. Itu strategi lah. Tapi memang indah suasana di kampung Ramadan zaman-zaman dulu. So banyak pahala nak buat di bulan Ramadan insyaAllah. So bulan Ramadan dipanggil sebagai Syahrul Sawab, bulan pahala. Ramadan dipanggil sebagai Syahrul Taubah, bulan taubat. Nabi sebut, at-taibu minaz-zambi kama la zambala. Siapa bertaubat daripada dosa macam tidak berdosa. So banyakkan bertaubat di bulan Ramadan. Macam mana cara nak taubat? Caranya banyakkan istighfar. Banyakkan istighfar. Saya pakai dia macam pilot lah jadi. Macam nak terbang pula. Lupa dah. Astagfirullah. Nah, so macam mana cara nak taubat? Banyakkan istighfar. Nabi sebut, man lazimal istighfar. Siapa yang melazimkan dirinya istighfar, ja'alallahu min kulli dhikin makhraja. Maka Allah Ta'ala akan berikan segala kesempitan ni jalan keluar. So tuan-tuan, kerja lama dah kat sini, tak naik-naik pangkat, tak naik gaji, bacakan istighfar insyaAllah. Boleh?
Bos dengar tu. So banyak istighfar supaya kita terampun dosa di bulan Ramadan. Satu ketika Nabi nak naik mimbar. Nabi nak baca khutbah. Nabi naik tangga pertama, Nabi sebut amin. Tangga kedua Nabi sebut amin, yang ketiga pun Nabi sebut amin. Sahabat naik pelik, mengapa pula sebut amin? Naik tangga pun sebut amin. Biasa sebut amin ni walau dhalin amin. Kata Nabi begini. Di tangga pertama Jibril datang. Kata Jibril, wahai Muhammad, malang sungguh bagi seorang manusia yang namamu disebut tapi dia tak serawat kepadamu. Tangga kedua kata Jibril, wahai Muhammad, malang sungguh bagi seorang manusia yang masih ada mak ayah tapi tak khidmat mak ayah. Tak balik kampung. Raya tak balik kampung. Balik kampung. Alhamdulillah. So tak khidmat pada mak ayah. Walaupun Nabi sebut ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtul walidain. Ridha Allah bergantung ridha mak ayah. Dan murka Allah bergantung murka mak ayah, tapi dia tak khidmat mak ayah dia. So orang macam ni Nabi kata celaka. Dah rugi. Tangga ketiga Jibril kata, wahai Muhammad, malang sungguh bagi seorang manusia yang bertemu Ramadan, pahala tak bertambah, dosa tak terampun. Mengapa pahala tak bertambah? Sebab ponteng solat tarawih. Mengapa dosa tak terampun? Sebab dah bergaduh di bulan Ramadan. Masih buat dosa. Memang syaitan sudah dibelenggu di bulan Ramadan. Disebut wasul silati syaitan. Syaitan dipenjara di bulan Ramadan. Cuma saya tak pastilah penjara mana. Penjara Kajang ataupun penjara Sungai Buloh. Walaupun syaitan dipenjara, tapi ada orang yang tak puasa, tak solat. Ustaz, syaitan dah tak ada, tapi mengapa tak puasa, tak solat, ponteng kerja? Sebab dia dah jadi syaitan dah. Apa boleh buat kan? Jadi oleh kerana kurang ibadah di bulan Ramadan, masih lagi buat dosa, maka dosa tak terampun. Walaupun bulan Ramadan, bulan keampunan. Ramadan awaluhu maghfirah, awaluhu rahmah, awsatuhu maghfirah, wa akhiruhu itqam minan nar. Ramadan ni 10 hari pertama rahmat, tengah-tengah keampunan, last sekali itqam minan nar, pembebasan daripada api neraka. Tapi macam mana nak selamat api neraka kalau kita tidak dapat keampunan? Dengan Allah kita boleh taubat. Tapi kalau kita bergaduh adik-beradik dengan jiran, sahabat-sahabat, rakan sekerja, kalau dia tak maaf, kacau kita. So bulan Ramadan, bulan kemaafan. Ada bulan 5 racun, 5 penawarnya. Ada 5 racun, 5 penawarnya. Semua penyakit ada ubat. Yang pertama, sombong dan angkuh adalah racun. Tawaduk dan rendah hatilah ubatnya. Yang kedua, kedekut dan bakhil adalah racun. Zakatlah ubatnya. So jangan lupa bayar zakat fitrah. Yang ketiga, zina adalah racun. Nikahlah ubatnya. So yang belum nikah, nikahlah. Yang dah nikah, jangan cuba-cuba. Kalau berani, cubalah. Dah nikah belum? Dah, alhamdulillah. Yang keempat, kata-kata yang sia-sia adalah racun. Zikirlah obatnya. Yang terakhir ulama sebut, 1 tahun ni adalah racun, Ramadanlah obatnya. Jadi Ramadan adalah ubat kepada segala penyakit rohani, jasmani, mental, fizikal dan spiritual. Boleh dengar belakang? Angguk sikit. Kalau faham angguk lah. Ni faham angguk, siap dengkur terus. So Ramadan adalah ubat kepada segala penyakit rohani, jasmani, mental, fizikal dan spiritual. Dah, Nabi sebut sumu taksihu. Kamu puasa, kamu sihat. Tapi ramai antara kita puasa tak sihat. Sebab apa? Kita tak ikut sunnah. Puasa tak ikut sunnah. Nabi makan, Nabi berbuka. Nabi makan, berbuka, berhenti sebelum kenyang. Kita makan, dah kenyang, teruskan perjuangan. Tu kita punya masalah kita. That's why kita Ramadan pun tak sihat. Padahal Ramadan tujuannya untuk menyihatkan. Supaya otak kita lebih tenang beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita banyak antara kita ni melampau-lampau bulan Ramadan. Shopping melampau-lampau. Pergi bazar Ramadan beli semua, tapi makan sikit. Dah kenyang, bila solat tarawih, Allahu Akbar, rukuk, jatuh cendol. Sebab apa? Terlebih masa berbuka. Ini sangat bahaya. Muslimin semulakan, kita teruskan kita punya perbincangan pasal Ramadan pada tengah hari ini insya-Allah. Nabi sebut apa? Nabi kata, "Naumus shaimi ibadatun." Tidur di bulan Ramadan boleh pahala.
Tidur pun boleh pahala di bulan Ramadan. Jadi tidurlah. Tengok. Syahid. Nama-nama I give you opportunity. Dah, tak apa. Dah. Tidur ni pahala bulan Ramadan. Jadi tidurlah. Dah menyandar tak apa. Dah muslimah ada langsing. Boleh menyuruh. Bayangkan kalau tidur pun boleh pahala bulan Ramadan, bayangkan kalau buat kerja-kerja amal yang lain. Tidur boleh pahala. Tapi tidur macam mana boleh pahala? Tidur sebentar. Dengan niat simpan tenaga, malam nak bangun qiyam mulai. Tidur boleh pahala bulan Ramadan. Tidur sebentar, dah dianggap boleh pahala. Tapi kalau pagi petang tidur banyak, hukumnya makruh. Mengapa tak masak? Tidur bang. Itu bahaya. Itu malas namanya. Kemudian habis sebab apa? Fadilah Ramadan wasumtuhu tasbihun. Diam boleh pahala. Tidur boleh pahala bulan Ramadan, diam pun boleh pahala di bulan Ramadan. Macam tuan-tuan ni, diam ni. Ini macam malaikat lalu ni. Boleh pahala. Dah. Diam macam mana boleh pahala? Diam berzikir, berfikir boleh pahala. Diam memikirkan akan kebesaran Allah boleh pahala. Dia memikirkan bahawa perjuangan umat belum selesai. Dia memikirkan bahawa dosa banyak lagi belum terampun. Itu boleh pahala. Tapi kalau diam, dengan orang mengumpat, habis pahala. Diam, tapi tengok cerita Nustan, Syahrul Khan, Kajol, habis kojol pahala. So diam elok juga, tapi tengok jenis diam tu macam mana. Ya. So Nabi sebut, falyaqul khairan aw liyasmut. Berkata baik pahala diam di bulan Ramadan. Nah, Nabi sebut, falyaqul khairan aw liyasmut. Berkata baiklah kamu ataupun diam di bulan Ramadan. Banyak cakap, banyak silap. Banyak silap menguruskan pahala Ramadan. So dalam badan kurus, pahala kurus. Nah, jadi sorry tertunjuk saya kalau stres jadi gitu. Alhamdulillah. So eloklah diam kecuali penceramah tak boleh diam lah. Kalau penceramah diam duduk depan ni, gila ke penceramah. Nah, so diam lebih elok di bulan Ramadan. Baru ni saya pergi ceramah di Pandai Indah. Dah, saya nak bagi tazkirah Ramadan. Dah. Nak jom bagi salam je, pom meletup bunyi. Mercut. Pom meletup. Jadi stres saja. Dah, yang ini stres sebab apa? Mikrofon rosak. Yang baru ni nak ceramah, mercut. Tengah malam. Dah. Saya pun keluar, lepas ceramah saya keluar. Adik, siapa main mercut? Saya tangkap dia. Pakcik ni. Mengapa kamu main mercut? Pakcik bagi. Siapa pakcik tu? JK Surau. Allah Akbar. Jadi banyak benda stres penceramah ni. Tapi yang ini dah dimaafkan insya-Allah. Alhamdulillah. Muslimin semulakan, kita teruskan lagi kita berceramah insya-Allah. So Ramadan ni kita perlu hargai dia. Sebab Ramadan ni adalah merupakan tetamu Allah kepada kita. Tetamu bila nak mari rumah kita, kita tahu tetamu nak mari, kita kena bersedia, get ready. Bersihkan rumah, hiasi rumah. So Ramadan nak mari, maka kita kena bersihkan hati kita. Ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Ramadan ni tetamu kehormat kita. Tetamu kalau bertaraf menteri, tetamu VIP, dia mari bukan mari saja. Dia bawa projek. Ya, orang macam pergi ke Sungai Besar, pergi Kuala Kangsar, menteri-menteri, adalah dia punya projek-projek dia. Dan tetamu VIP ada bawa projek. Ramadan tetamu Allah kepada kita bertaraf VIP. Apa projeknya? Projeknya ialah kerahmatan, keampunan dan keselamatan daripada api neraka. So kita kena appreciate tetamu. Kalau kita tak raikan tetamu, tahun depan tak jumpa dah. Mungkin inilah Ramadan terakhir kita. Dah, kalau kita buat betul-betul insya-Allah dapat jumpa lagi. Cuma saya rasa elok begini Kan kita di awal Rajab kita berdoa, Allahumma barikana fi Rajab, balighna Ramadan. Dah, ya Allah, sampailah kami ke bulan Ramadan. So sekarang kita dah jumpa dah bulan Ramadan. Dah, boleh tak kita berdoa lagi balighna Ramadan? Kami dah jumpa Ramadan Ustaz. Boleh tak doa supaya balighna Ramadan? Boleh. Dengan harapan sampai ke akhir Ramadan. Kita dah bertemu Ramadan, masih boleh berdoa balighna Ramadan dengan harapan sampai ke akhir Ramadan. Dan sampai akhir Ramadan, boleh tak kita berdoa balighna Ramadan? Boleh. Dengan harapan sampai ke next Ramadan. Boleh. So elok tuan-tuan ajar anak-anak pagi-pagi berdoa, Allahumma barikana fi Ramadan, balighna Ramadan. Boleh? Allahumma barikana fi Ramadan, balighna Ramadan. Itu yang terbaik. Tapi ramai antara kita lebih berminat berdoa, Allahumma barikna fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Dia fikir nak makan saja. Awal pagi dah fikir nak berbuka apa benda. Itu bahaya. So Ramadan ni adalah madrasah.
Nak melatih kita menjadi insan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dah. So madrasah Ramadan ni tak lama, hanya 30 hari. Kalau kita ambil peluang betul-betul, dah insya-Allah kita beroleh takwa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala sesuai dengan perintah Allah. Surah Al-Baqarah ayat 183, la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kita semua beroleh takwa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Oleh kerana tuan-tuan nampak stres, jadi kita zikir sikit. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Subhanallah wa la ilaha Subhanallah wa la ilaha wallahu akbar. Muslimin semulakan, jadi Ramadan adalah bulan keampunan. Nabi sebut wa zambuhu maghfurun, dosa diampunkan di bulan Ramadan. So banyaklah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan maafkan sahabat-sahabat kita. Dia maafkan kita, kita maafkan dia. Jangan ungkit kisah-kisah lama. Masa saya yakin dulu, ada muslimat call. Hello Ustaz, saya ni stres ni, tension. Mengapa? Stres dengan jiran saya sebelah. Mengapa? Tahun lepas saya bagi dia kuih, sampai sekarang mangkuk kuih tu dia belum hantar balik lagi. Dah saya kata makcik, halalkan saja. Tak boleh, itu kenangan, mangkuk tu mahal, beli kat Bali sana. So saya nak pesan kepada musliman supaya tidak bergaduh dengan jiran-jiran. Bila bagi kuih, bagi dengan mangkuk-mangkuk sekali insya-Allah. Boleh? Supaya kita selamat daripada bergaduh sempena dengan bulan Ramadan. Bulan Ramadan bulan keampunan, tapi Allah tidak ampun orang yang suka bergaduh. Kan berlaku malam qada. Nak malam qada ni dah Allah ampunkan semua dosa-dosa. Tanazzalul malaikatu warruh, malaikat turun bulan Ramadan. Dah. Dan Allah ampun dosa orang yang sedang berpuasa. Pada pagi, siang berpuasa, malam beribadah, Allah ampun. Kecuali yang syirik kepada Allah, yang sembah patung berhala, yang minum arak, yang berzina dan yang suka bergaduh, Allah tidak akan dapat beri dia berkah malam qada. Tak dapat keampunan. Jadi jangan bergaduh di bulan Ramadan sebab bimbang tak dapat malam qada. So saya nak pesan kepada ibu-ibu, pada muslimat, kalaulah abang-abang kita bagi tahu, you dan anak-anak you ikut aku balik kampung aku, puan-puan jawab, I follow. Sebab apa? Tak nak bergaduh, supaya dapat malam qada. Setuju? Macam takut je. Jangan takut tuan-tuan. Berani kerana benar. Last sekali beraya di KL je sebab bergaduh. So bulan Ramadan, bulan keampunan, banyakkan istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bulan Ramadan juga dianggap sebagai doa dimakbulkan. Wa du'ahu mustajabun. Doa dimakbulkan bila di bulan Ramadan. So banyakkan berdoa. Bila kita bangun pagi-pagi, kita kena banyak berdoa. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, kami nak syurgamu, kami nak redhamu, kami nak selamat daripada api neraka-Mu. So itulah doa terbaik yang Nabi ajar kepada Aisyah bila di bulan Ramadan. Cuma mengapa kita kena berdoa? Ada orang tanya, sebab doa ni ad-du'a mukhul ibadah. Doa ni otak kepada ibadah. Kalau kita puasa, zakat, haji, umrah, berbuka puasa, bersahur, tapi tak berdoa, maka cacatlah ibadah kita. So penting doa. Sebab apa? Doa ni otak kepada ibadah. Orang kalau muka handsome, body tough, kita ketul, tapi otak tiga suku, orang tambah menantu. Sebab apa? Otak ni penting. So kalau kita beribadah tidak berdoa, maka kuranglah amal ibadah kita, pahala dan fadilah. So banyakkan berdoa bila di bulan Ramadan. Berkat Nabi doa dalam perang Badar, berlaku bulan Ramadan, Islam mencapai kemenangan. Tentera Islam hanya 313, tentera kafir 1000 orang, tapi Islam mencapai kemenangan berkat doa Nabi. Yang syahid hanya 14 orang, yang mati kena bunuh, yang kena tawan orang kafir 70. Mengapa Islam mencapai kemenangan? Walaupun sahabat sedang berpuasa, penat, perang menang. Sebab apa? Berkat doa. So tuan-tuan, jangan takut, jangan malu nak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma bila nak berdoa, mestilah ada adabnya. Pertama, doa berwudu, dalam keadaan berwudu. Berdoa menghadap kiblat. Kemudian berdoa, ud'u rabbakum tadarruan wa khafyatan. Kamu kena berdoa kepada Allah dengan cara
tunduk, patuh dan takut, bimbang kalau Allah reject kita punya doa. Bila berdoa, tanda tangan, nampak bersungguh sikit. Dah, doa, tanda tangan. Tapi kalau lah you naik motor, mari kerja, tiba-tiba lupa doa, angkat tangan, jatuh. Itu nasiblah. Muslimin semulakan, banyak faedah puasa ni. Semua dah tahu, nak bagi tahu lagi. Boleh kan? Tak boleh nak stop kan? Antara faedah berpuasa ni, ulama sebut, bila kita puasa, kita ingat orang susah. Bila kita puasa, kita lapar, kita ingat orang lapar. Kaya macam mana pun tuan-tuan, korporat, teknokrat macam mana pun, wajib berpuasa. Bila puasa, lapar. Bila lapar, ingat orang lapar. Senang nak infak, senang nak menderma. So, ada kesedaran kat situ. Saya nak syorkan pada tuan-tuan, elok kita amalkan 3 perkara di bulan Ramadan. Nabi sebut, siapa yang buat 3 perkara ni, Allah suka dia dan manusia pun sayang dia. Elok kita buat amal di bulan Ramadan. Yang pertama, yatrudu anhu ju'an, hilangkan kelaparan. Bulan Ramadan ni, kawan tu puasa, hilangkan kelaparan dia. Kita ajak dia berbuka puasa. Belanja dia nasi Arab kambing mandi punya, besarlah pahalanya. Tapi kalau belanja nasi lemak ikan bilis, kuranglah pahala. So pilih menu nak belanja apa. Kemudian di bulan Ramadan, elok kita amalkan yaqdi lahu dainan, tolong bayar hutang dia. Katalah kawan tu dia berhutang kita halalkan. Berapa hutang? RM1. Settle. RM10. Kacang dia. Berapa hutang you dengan aku? 100. You amal friend, lama lah kita kerja di MBSB ni. Berapa hutang? 1,000. Bayarlah. Kau tak bankrupt lah kita. So elok kita halalkan hutang-hutang saudara-saudara yang berhutang kita. Boleh? Boleh belah lah. Banyak hutang tu. Tapi besar fadilat halalkan hutang di bulan Ramadan. Kemudian elok juga kita amalkan amalan yakshifu anhu karban, hilangkan stres kawan-kawan di bulan Ramadan. Hilangkan stres kawan-kawan di bulan Ramadan. Katalah kita pergi ke surau masjid, kita jumpa sahabat. You ni kenapa muka monyoknya, mata merah menyandar dengan ceramah ni? Detik je, aku masalah buah pinggang. InsyaAllah berkat Ramadan sembuh je. Bagi semangat dia. Kita jumpa sahabat-sahabat pergi bengkel kereta nak tukar sporin dah. Nak jumpa sahabat lama. Syekh, you ni mengapa kurus ni? Aku ada masalah jantung berlubang. InsyaAllah Syekh, berkat Ramadan atas sihat Syekh. Itu caranya nak bagi semangat pada sahabat-sahabat sempena bulan Ramadan. Jangan pula pergi jumpa sahabat tu, apa hal kamu ni? Monyok, mata merah ni, kurus. Aku masalah jantung. Syekh, tak lama Syekh, mati Syekh. Mati terus kamu tu. Mulut laser betul. Bulan Ramadan. Bahaya. So bulan Ramadan ni, insyaAllah kita kena tolong sama sahabat kita yang sedang berpuasa, kita hilangkan dia punya kelaparan ni insyaAllah. Muslimin semulakan, apalagi faedah berpuasa? Tadi ingat orang susah. Yang kedua, rasa bertuhan. Bila kita bertemu dengan Ramadan Karim, Ramadan penuh keberkatan, Ramadan al-Mubarak, so rasa kita lebih rasa nak menderma, rasa lebih nak baca Quran, rasa lebih nak pergi masjid, solat berjemaah dan seumpamanya. Ada orang tu bulan Ramadan dia pergi surau. Sebelum Ramadan lama tak pergi surau. Ramadan pergi surau. Sampai surau terkejut tengok dia. Tapi baguslah. Jadi teruskan amalan lepas Ramadan. Jangan habis Ramadan tak pergi surau dah. Ramadan juga bagus. Sebab apa? Ramadan mengajar kita tentang masa. Saya bab masa ni saya jaga. Ceramah pukul 1, 12 sampai dah. Kat Syekh tu. Nasib baik Syekh ni pergi ambil. Kalau saya tak sampai, dia ceramah. Saya kadang-kadang saya kadang-kadang lambat pergi ceramah supaya nak bagi peluang kepada anak murid pula berceramah. Dia bertahun dengan ceramahlah. Tapi saya biasa pergi on time. So Ramadan mengajar kita hormat masa. Bulan biasa pukul 7 malam masih melepak kedai mamak ni. Masih merempit lagi. Surah Al-Mustaqim merempit. Bulan biasa masih lagi main bola lagi. Semangat Euro, Copa America. Tapi alhamdulillah bulan Ramadan, biasanya orang pukul 7 malam sudah berada di meja makan. Biasa 7 malam, bulan biasa melepak lagi. 7 malam bulan Ramadan sudah berada di meja makan.
Maghrib 7.28. Lama tu. 7 suku dah pegang kuih dah, karipap. Dah, dia dah tarik ayam percik, tarik. Ni aku punya, kata dia. Ya. 7.28 azan berkumandang. Azan berbunyi. Allah adat kop tu. Tepat masa tu. Kita tak jumpa macam ni melainkan bulan Ramadan. Betul tak? Jadi kena bangga dengan bertemunya Ramadan ni. Dan Ramadan juga mengajar kita tentang sabar. Tengok sabar dengan ceramah. Tengok saya pun sabar ya. Bosan pun sabar ya. Dah. Kalau ada penceramah tu balik. Tapi saya sabar ya. Tak. Kalau tuan tak faham pun sabar ya. So bulan Ramadan ni bulan kesabaran. Katalah petani tak sempat masak, pergi singgah bazar Ramadan. Tiba-tiba bawa kereta, terlanggar kereta kawan. Terkesil. Dia pun keluar. Buta! Tak nampak ke? Aku punya kereta. Mau gaduh ke? Bagi tahu, sorry, saya sedang berpuasa. Nak gaduh boleh. Tunggu lepas raya. Jangan ke mana-mana. Baru dia tahu. Betul tak? Janganlah takut sangat. Kena jadi berani, jantan sikit. Jangan pondas sangat. So Ramadan ni banyak sekali hikmah dan pengajarannya. Muslimin semulakan. So kita bincang sikit apa yang berlaku di bulan Ramadan. Semua dah tahu, nak bagi tahu lagi. Berlaku bulan Ramadan apa? Nuzul Al-Quran tadi. Yang kedua, berlaku bulan Ramadan malam Qadar. Khairun min alfi syahr. Lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau kita dapat malam Qadar ni, mungkin malam ni, mungkin dah lepas, mungkin akhir. Kita tak tahu bila malam Qadar ni. Kena carilah. Memanglah Nabi sebut taharrau Lailatul Qadri fi awakhir min Ramadan. Kamu kena cari malam Qadar pada 10 akhir Ramadan. Memang Nabi sebut gitu, tapi Nabi sendiri pun tak sure bila berlaku malam Qadar. Nah, Nabi pernah nak keluar rumah nak jumpa sahabat, nak cerita bila malam Qadar. Tiba-tiba Nabi terserempak, 2 sahabat bergaduh. Nabi terlupa. Bahaya bergaduh ni. Nah, jadi mungkin dah lepas malam Qadar, mungkin belum, mungkin tengah-tengah. Kata Imam Malik, Allah sengaja rahsiakan bila malam Qadar supaya kita sentiasa setiap malam beramal ibadah. Jangan pilih malam ganjil, genap, ganjil, genap. Jangan pilih gitu. Dah, sentiasa beramal ibadah di bulan Ramadan supaya dapat malam Qadar. Kalaulah kita dapat malam Qadar, katalah malam ni malam Qadar. Dah, malam ni tuan-tuan dapat malam Qadar. Tuan berzikir, macam berzikir 1000 bulan. Baca Quran, macam baca Quran 1000 bulan. Katalah malam ni tuan-tuan buat kuih bahulu, macam buat kuih bahulu 1000 bulan. Hebat tu. Dah, di syurga nanti jumpa. Dah, kita jumpa di syurga. You dulu masuk syurga sebab apa? Aku malam Qadar tu zikir sampai ke pagi. Kamu masuk syurga? Oh, aku masuk syurga baca Quran sampai ke pagi. You kenapa masuk syurga? Aku malam tu buat kuih bahulu sampai ke pagi. Ada. Kita jumpa balik di syurga nanti. So hebat malam Qadar ni. Kata Imam Ghazali, kemungkinan besar malam Qadar ni berlaku pada malam yang 7. Malam ke-7, malam ke-17, malam ke-27. Itu pendapat Imam Ghazali. Itu pendapat saja. Imam Ghazali penulis kitab Ihya Ulumuddin. Orang tanya, wahai tuan guru, mengapa tuan kata berlaku malam Qadar pada malam 27? Sebab kata dia banyak benda-benda 7 yang berlaku. 7 petanda langit, 7 petanda bumi, 7 hari seminggu, 7 ayat surah Al-Fatihah, 7 hasta tongkat Nabi Musa, NTV 7 dan seumpamanya. Itu saya tambah. Sudah. Jadi tak ada sebab kita malas beramal ibadah di bulan Ramadan. Sebab apa? Besar fadilat dan kelebihannya, insya-Allah. Muslimin semulakan, apa lagi berlaku di bulan Ramadan? Berlaku di bulan Ramadan perang Badar. So, sahabat-sahabat menang dalam peperangan. So, jangan jadikan bulan Ramadan bulan untuk kita malas bekerja, malas berusaha. Sebab Nabi pun menang, maka kita pun kena menang dalam perjuangan. Nah, so kena rajin bekerja, sebab kerja ni kerana Allah boleh pahala. Kerja sebagai ibadah di bulan Ramadan. Macam muslimat kerja. Nah, nak niat nak tolong suami, cari nafkah, maka alhamdulillah boleh pahala. Bulan Ogos nanti baca majalah keluarga. Karang Kerap, saya ada bincang dalam tu pasal pengorbanan wanita. Wanita ni hebat saya sebut dalam majalah tu, keluar bulan 8 lepas raya kot, lama lagi. Tapi dia dah awal interview. Saya kata perempuan ni hebat. Sebab
yang pertama masuk Islam orang perempuan, Siti Khadijah. Yang habis harta untuk perjuangan apa? Orang perempuan. Yang pertama mati syahid pun zaman Nabi orang perempuan, Sumayyah, ibu kepada Ammar ibnu Yasir. Yang berani lawan Fir'aun pun perempuan. Apa? Asia. Sehingga dalam Quran ada surah perempuan, surah Nisa. Surah laki tak ada, surah ponda pun tak ada. Jadi oleh kerana perempuan hebat, maka kena bangga jadi perempuan. Yang pula nak tukar jantina, jadi tengah kepada perempuan. Tepuklah lantai sikit. Okey. So perempuan pun, muslimat pun banyak membantu Nabi dalam perjuangan dan banyak membantu Nabi dalam peperangan, merawat dan seumpamanya. Dah. Cuba kita imbas kembali sejarah Isra' wal Mi'raj. Mengapa Allah Ta'ala temukan Nabi dengan kubur Masyidah, seorang perempuan, dalam Isra' wal Mi'raj? Padahal banyak kubur-kubur lain, kubur laki, kubur para Nabi laki-laki. Tapi mengapa Allah temukan kubur perempuan? Sebab nak bagi tahu orang perempuan juga ada peranan dalam perjuangan. Hamlah, suruh tengah jadi perempuan ya. Laki, kekalkan laki. Apa berlaku bulan Ramadan? Berlaku bulan Ramadan Fatu Mekah, pembukaan Mekah. Nabi ni orang kampung. Asal Nabi Mekah. Nabi lahir Mekah, Nabi besar Mekah, Nabi kahwin orang Mekah. Nabi hijrah ke Madinah, ke bandar. 8 tahun kemudian Nabi balik semula ke kampung asalnya, ke Mekah. So Nabi hijrah balik semula ke kampungnya. So Nabi lah pengasas sebalik kampung. Buka Allah Yarham, Sudirman Haji Arsyad balik kampung. So Nabi balik kampung, maka tuan-tuan kena balik kampung. Mana kampung je? Kampung Perak, Kuala Kangsar. Balik mengundi. Alhamdulillah. So ceramah kita habislah. Dah. So sebagai kesimpulan, marilah sama-sama kita jadikan Ramadan ini Ramadan yang terakhir bagi kita. Dah, mungkin. So oleh kerana yang terakhir, buatlah yang terbaik. Kalau final azam, maka buatlah yang terbaik. Maka ini mungkin Ramadan terakhir kita, maka buatlah yang terbaik. Banyak beramal ibadah. Malam-malam bangun berqiyamul lail insya-Allah. Insya-Allah. So habislah ceramah kita pada tengah hari ini. So sekarang nak masuk promosi sikit. Saya punya butik di Dusun Tua, Hulu Langat. Saya duduk di Dusun Tua, Hulu Langat. Tapi masih muda lagi, please ya. Dekat rumah dengan Syekh Azmin ni. Okey. Ada jubah, tudung, telekung. Kalau pergi sana, sebut MBSB diskaun. Kemudian saya punya syarikat juga, kita ada buat badal haji, upah haji ya. Saya nak bagi tahu ada 3 sebab mengapa kita buat badal haji. Yang pertama, nak sebut 2 je. Yang pertama, mengapa kita buat badal haji? Sebab nak tolong si mati selesai hutang dia dengan Allah. Ada seorang perempuan daripada Bani Juhainah jumpa Nabi. Ya Rasulullah, mak saya ni menazar nak buat haji. Tiba-tiba mak saya meninggal. Perlu tak saya buat haji ganti untuk mak saya? Nabi sebut, wahai perempuan, kalau kamu berhutang dengan manusia pun kamu kena bayar. Ini kan pula kamu berhutang dengan Allah Ta'ala. Cerita ni disebut oleh Ibnu Abbas sama Nabi, tercatat dalam Sahih Bukhari. Jadi berdasarkan cerita ni, Ahlussunnah wal Jamaah, mazhab Syafi'i, mazhab lain saya tak tahu, Syiah ke Wahabi tak tahu, buat kesimpulan, mana-mana orang yang meninggal tak sebab buat haji, maka dia sudah berhutang dengan Allah. Amalan dia tergantung. Bila dia meninggal, kita buat tahlil untuk dia. Ada pahala banyak, tapi hang pahala. Semasa Ramadan, dia banyak Quran, khatam Quran, tapi hang pahala sebab tak buat rukun Islam yang kelima. So mengapa kita kena buat badal haji untuk si mati yang belum haji semasa hidup? Kita nak tolong dia serta hutang dengan Allah. Kita tolong dia, Allah tolong kita insya-Allah. Itu yang pertama, mengapa kita buat badal haji. Yang kedua, mengapa kita kena buat badal haji? Sebab nak tunaikan hajat si mati yang tak kesampaian. Kita tunai hajat dia, Allah tunai hajat kita. Katalah si mati semasa hidup tak berhajat nak buat haji, kita buat juga. Kita boleh fadilat bersedekah, dia boleh fadilat haji. Cuma kadang-kadang arwah ni semasa hidup dia ada hajat, dia tak bagi tahu kita sebab tak nak susahkan anak-anak. Dan kadang-kadang si mati ni ada hajat, dah simpan duit, tiba-tiba anak sakit keluar. Dah simpan duit, anak nak sekolah keluar. Dah simpan duit, anak nak kahwin keluar. Dia pun nak kahwin keluar. Jadi duit tak cukup semua. Jadi oleh kerana duit tak cukup, tak tertunailah hajat nak buat haji. So tunaikan hajat sama mati sebelum kita mati. So sesiapa yang berhajat nak buat badal haji, upah haji, tuan-tuan boleh dapatkan nombor saya dengan Syekh Al-Haj
Hasno kita insyaAllah. Naik pangkat terus. Ataupun tuan-tuan boleh follow saya punya blog saya. Saya punya blog Ahaz Management. Ahaz Management. Abu Hasan Ash'ari Zakaria. Boleh tengok info-info pasal kurban akikah. Kita buat di Sudan, kita buat di Kemboja, kita buat di Mekah, kita buat di India kurban insyaAllah. So yang baik daripada Allah, segala kelemahan, kekurangan, minta ampun, minta maaf, bersyukur atas nikmat, bersabar dengan ujian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.